Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Good 3 akan membentangkan tajuk iaitu menurunkan harga barang di Malaysia. Bagaimana? Bagaimana kita hendak menurunkan harga barang di Malaysia? Okey, kita pergi kepada slide yang pertama. Baik, slide pertama kita akan membincangkan apakah kepentingan harga barang itu. Okey, yang pertamanya adalah keuntungan dan juga penentuan strategi perniagaan. Harga barang mempengaruhi keuntungan perniagaan dan merupakan bahagian penting dalam strategi pemasaran dan penetapan harga yang menguntungkan. Okey, yang kedua adalah kesan harga barang itu ke atas permintaan barang itu sendiri. Harga yang sangat tinggi atau rendah boleh menjejaskan permintaan produk yang boleh memberi kesan kepada ketersediaan dan keuntungan barang itu ataupun produk itu. Okey, seterusnya adalah kenapa kita perlu turunkan harga barang itu. Okey, kenapa? Okey, yang pertama adalah untuk mengekalkan kuasa beli, kerana kenaikan harga barang yang berlebihan boleh merosakkan kuasa beli pengguna. Okey, dengan menurunkan harga barang, pengguna bolehlah membeli lebih banyak barangan dan perkhidmatan dengan pendapatan yang sama. Akhirnya dapat menyokong kesejahteraan ekonomi mereka. Okey, seterusnya adalah kenapa kita perlu turunkan harga barang adalah untuk mengurangkan beban ekonomi. Kita tahulah bila kerana kenaikan harga barang ni boleh menjadi beban ekonomi, terutamanya bagi golongan yang kurang berkemampuan lah. Okey, apabila menurunkan harga barang, kita dapat membantu mengurangkan beban kewangan mereka dan memastikan akses yang lebih baiklah kepada keperluan harian mereka. Okey, last but not least, apakah impak kepada kenaikan harga barang itu? Okey, yang pertama, of course lah akan meningkatkan inflasi, iaitu kenaikan umum harga barang dan perkhidmatan. Ini boleh menghakislah kuasa beli pengguna kerana mereka perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang sama. Maknanya belanja lebih lah untuk dapatkan sesuatu barang ataupun sesuatu perkhidmatan daripada mana-mana syarikat atau company, okey, ataupun kedai. Okey, seterusnya adalah mengurangkan bilangan pengguna, kerana pengurangan kuasa beli dalam kalangan pengguna, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Ini boleh mengakibatkan penurunan taraf hidup dan kesukaran rakyat untuk memenuhi keperluan asas mereka seperti makanan, air, pakaian dan banyak lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Cabaran yang akan dihadapi jika harga barangan keperluan tinggi di Malaysia. Yang pertama dari segi politik, ketidakpuasan hati rakyat. Kenaikan harga barang keperluan harian seperti makanan, petrol dan barangan asas lain yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat. Ini boleh mengakibatkan protes, demonstrasi dan tekanan kepada kerajaan untuk menangani isu ini. Seterusnya adalah pengaruh dalam pilihan raya. Kenaikan harga barang keperluan juga boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya. Orang ramai mungkin menghukum kerajaan yang mereka lihat tidak dapat mengawal inflasi dan memastikan harga barang kekal mampu milik. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. Inflasi. Kenaikan harga barang keperluan harian boleh menyumbang kepada inflasi yang merujuk kepada peningkatan umum dalam tingkat harga barang dan perkhidmatan. Inflasi juga boleh merosakkan kuasa beli rakyat dan mengurangkan kuasa beli mereka. Seterusnya adalah peningkatan kos sara hidup. Kenaikan harga barang keperluan harian menyebabkan kenaikan kos sara hidup. Ini akan memberi tekanan kepada isi rumah dan masyarakat yang mungkin menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan asas mereka seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Yang ketiga adalah dari segi sosial, iaitu beban kewangan. Kenaikan harga barang keperluan harian terutama makanan boleh meningkatkan beban kewangan ahli isi rumah. Ini menyebabkan tekanan kewangan yang lebih besar terutamanya bagi kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana. Kedua, kesihatan dan pemakanan. Kenaikan harga barang makanan boleh mengurangkan akses kepada makanan berkualiti, terutamanya dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kekurangan zat makanan dan peningkatan kadar obesiti. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang inisiatif kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Inisiatif yang pertama adalah kawalan harga.
Contoh yang pertama adalah penguatkuasaan di bawah Perintah Kawalan Harga, iaitu penandaan harga oleh peniaga runcit. Para peniaga perlu meletakkan tanda harga ke atas barangan yang dijual atau mempamerkan senarai harga. Hal ini kerana segelintir peniaga mementingkan keuntungan dengan bertindak memanipulasikan dan menaikkan harga barang. Perintah kawalan harga ini perlu dilaksanakan agar dapat memberi kepuasan yang maksimum kepada pengguna. Contoh yang kedua adalah program skim kawalan harga pada musim perayaan. Program ini dilaksanakan untuk menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah semasa permintaan tinggi. Contohnya pada musim perayaan seperti Hari Raya Puasa, Deepavali, Tahun Baru Cina atau Christmas. Kebiasaannya pada musim perayaan akan melibatkan barang basah dan bahan masakan. Inisiatif yang kedua yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat adalah subsidi. Subsidi bukanlah pembiayaan yang sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban rakyat. Subsidi ini tidak semestinya dalam bentuk wang atau barangan kepada rakyat. Kerajaan memberikan subsidi kepada barangan terkawal yang menjadi keperluan harian kita. Contohnya beras, tepung atau petrol. Memberi subsidi kepada barangan terkawal dapat mengurangkan kos sara hidup rakyat. Terdapat juga subsidi baja yang disasarkan untuk golongan petani dan subsidi diesel untuk golongan nelayan. Kebanyakan subsidi diberikan kepada petani kerana untuk meningkatkan usaha mereka dalam sektor pertanian. Seterusnya, bagaimana dagangan dunia mempengaruhi harga barang di Malaysia? Yang pertama adalah harga import. Kenaikan harga komoditi global seperti minyak mentah, biji-bijian atau logam berpengaruh besar terhadap harga barang import di Malaysia. Negara ini sangat bergantung pada import untuk memenuhi keperluan harian seperti makanan, bahan bakar dan barang konsumen. Jika harga barang-barang ini naik di pasaran global, harga import ke Malaysia juga akan naik dan ini dapat meningkatkan kos peningkatan kehidupan rakyat. Yang kedua adalah harga ekspor. Malaysia adalah pengeksport produk seperti minyak sawit, getah, elektronik dan barang elektrik lainnya. Harga produk ekspor ini dipengaruhi oleh permintaan global dan perjanjian perdagangan antara Malaysia dan negara-negara lain. Jika harga ekspor meningkat, ini dapat memberikan manfaat kepada Malaysia dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi dari ekspor. Namun, jika harga turun, ini dapat mengurangi pendapatan dari ekspor. Seterusnya, yang ketiga adalah perjanjian perdagangan. Malaysia merupakan anggota beberapa perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral seperti perjanjian ASEAN, CPTPP dan lain-lain. Perjanjian ini dapat mempengaruhi harga barang-barang keperluan harian dengan mengurangi tarif hambatan perdagangan, mempromosikan akses ke pasaran luar negeri dan mendorong kompetisi. Ini dapat membantu mengendalikan harga barang-barang import dan mendorong penurunan harga. Dan yang terakhir adalah permintaan dan penawaran. Perubahan dalam permintaan global terhadap produk Malaysia dan penawaran barang-barang keperluan harian juga dapat mempengaruhi harga. Permintaan global yang kuat terhadap produk Malaysia dapat meningkatkan harga ekspor dan memberikan manfaat kepada ekonomi. Sementara itu, perubahan dalam pasukan global seperti gangguan dalam rantaian pasukan dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga barang-barang keperluan harian. Jadi itu saja daripada saya. Next kepada kawan saya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita masuk poin yang ketiga iaitu meningkatkan pengeluaran domestik. Okey, menurunkan harga barang. Dengan meningkatkan pengeluaran domestik boleh menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh kerajaan atau pihak kuasa ekonomi sekarang ini untuk mengatasi masalah deflasi atau pertumbuhan ekonomi yang lemah. Alright, meningkatkan pengeluaran domestik juga boleh memberikan stimulus kepada ekonomi yang boleh mengurangkan tekanan deflasi dan menyokong pertumbuhan ekonomi yang baru.
Okey, cara untuk meningkatkan pengeluaran domestik adalah yang pertamanya kita lihat adalah laksanakan latihan dan pendidikan pertanian. Okey, memberikan latihan dan pendidikan kepada petani tentang amalan pertanian terbaik, teknik penanaman dan pengurusan sumber daya pertanian. Pengetahuan yang lebih baik akan membantu mereka, petani tersebut, meningkatkan hasil dan produktiviti mereka. Seterusnya adalah pembangunan infrastruktur pertanian. Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi, rangkaian jalan raya pertanian dan pusat pemprosesan makanan ini akan membantu petani mengangkut hasil pertanian mereka dengan lebih berkesan dan menyimpan hasil pertanian mereka itu dengan keadaan yang lebih panjang dan lebih baik. Okey, seterusnya penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Okey, melabur dalam penyelidikan dan pembangunan ini untuk mencipta variasi tanaman yang lebih produktif dan tahan cuaca. Ini termasuk pembangunan teknologi yang dapat meningkatkan hasil dan kualiti hasil pertanian. Okey, poin seterusnya, diversifikasi tanaman. Mendorong diversifikasi tanaman untuk mengelakkan bergantung kepada satu jenis tanaman sahaja. Ini mengurangkan risiko kerugian jika tanaman tertentu, satu tanaman sahaja itu mengalami masalah. Alright. Dan poin yang terakhir iaitu sumber air yang mampan, iaitu sumber air yang sustainable. Okey, membangunkan sumber air yang mampan adalah penting untuk pertanian. Hal ini kerana ini termasuk penjagaan sumber air, kolam simpanan air dan teknologi penjimatan air untuk kebergantungan kepada sumber air luar, mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber air yang luar lah. Okey. Dengan usaha-usaha ini untuk meningkatkan pengeluaran domestik, Malaysia dapat memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan sokongan terhadap pengeluaran tempatan, Malaysia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi maju dan memastikan kestabilan harga barang dan perkhidmatan. Ini bukan hanya menjadi peluang untuk mengurangkan kebergantungan pada import, tapi juga memperkuatkan daya tahan ekonomi negara kita dalam menghadapi cabaran yang akan mungkin timbul pada masa hadapan. Sekian, itu sahaja daripada guru kami. Sekian, terima kasih.